Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita dalam pengajian kitab Riyadhus Salihin. Sebagaimana biasa, saya nak pastikan yang ada bersama online sekarang dapat dengar suara saya dengan jelas, gambar jelas. Kalau dua-dua tu jelas, tulis sikit di ruangan chat, Alhamdulillah dari Bukit Jelutong. Alhamdulillah dari Kelang. Alhamdulillah dari KL. Okey, Kak Rahimah. Alhamdulillah, Shah Alam. Terima kasih. Seorang je. Jun, Alhamdulillah dari Singapura. Okey, Azura dari Denai Alam. Alhamdulillah. Ramlah dari Segamat Johor. Raziah dari Kelang. Junaidah dari Andalas. Mariam dari BWN Bawang. BWN apa ni? Puan Mariam Jaafar. BWN Bawang ke apa? Bandar Seri Begawan. Astagfirullahalazim. Mohon maaf, mohon maaf. Astagfirullahalazim. Bawang pula dah. BWN Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Ya, maaf ya. Okey, Izam dari Puchong, Mas Nita dari BTHO. BTHO ni suara apa ni? Suara damai ke, suasana ke, suara apa ni? Alhamdulillah. Zakiah dari Singapura, Zaino dari Kelang, Tuan Haji Zaino kita, Zalinah dari Subang, dari Melaka. Okeylah. MBD. MBD. Ros Aniza dari Setialam. Alhamdulillah. Okey, terima kasih ramai ni. Ramai yang respon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita sambung. Mas Nita, Akila, Azizah. Okey, kita sambung InsyaAllah. Kita sambung hadis yang seterusnya dalam bab sabar. Kita last hari tu kita baca pada hadis yang ke-27. So yang buku sama dengan saya, hari ini kita sambung hadis yang ke-28, muka surat 73. Muka surat 73, hadis yang ke-28. Mungkin ada buku-buku yang cetakan tak sama, muka suratnya berbeza. Boleh beritahu sikit muka surat berapa yang cetakan lain? Kalau cetakan sama dengan saya, muka surat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakuna ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-28. Tuan Izam. Pertama kali join. Tuan Izam ada tak buku ataupun kitab Riyadhus Salihin? Kalau ada, buka dalam bab sabar, hadis ketiga sebelum akhir bab tersebut. Atau kalau tak ada kitab, boleh cari dalam PDF. Dalam PDF ada. Okey. Jadi tak ada. Tak apa. Cik Izam follow je. Kita baca hadis. Tapi sebenarnya kalau ada, nanti boleh cari kitab ni. Sangat baik. Boleh cari dekat Shopee ada, dekat ada lagi. Mana-manalah. Apa maksud hadis yang kita baca tadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalanku nanti sifat monopoli, mengutamakan diri sendiri. Sebenarnya ini berkait dengan pemimpin-pemimpin. Akan berlaku
sepeninggalanku nanti adanya pemimpin-pemimpin yang bersifat dengan sifat monopoli, ihtikar, yakni mengutamakan diri sendiri dan beberapa hal kemungkaran. Para sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, maka apakah pesanmu kepada kami?" Kalau kat maksudnya sahabat bila Rasulullah beritahu selepas aku wafat nanti, aku meninggal nanti, akan adanya golongan-golongan yang jenis monopoli, yang jenis bertindak mengikut kepentingan diri mereka sahaja. Mereka yang diberi jawatan, diberi amanah untuk memimpin ummah, untuk memimpin negara, lalu mereka bertindak dengan menguruskan keuangan negara, mengambil kesempatan dengan jawatan dan kuasa yang mereka miliki, lalu mereka bertindak mengikut kepentingan diri mereka, guna power, guna jawatan untuk ambil harta-harta hasil mahsul negara. Allahu Akbar. Lalu para sahabat bila dengar macam tu, para sahabat tanya, "Fama ta'muruna wahai Rasulullah?" Kalau kami ada masa tu, apa yang Rasulullah nak perintahkan kami buat? Apa yang perlu kami buat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Rasulullah jawab, kamu tunaikan hak yang wajib atas kamu dan kamu mohon kepada Allah untuk mendapatkan hak kamu. Okey. Ada sedikit penambahan. Yang buku cetakan sama dengan saya ni, dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tunaikan dan kamu mohon kepada Allah. Jadi dekat perkataan kamu tunaikan, buat tanda kena tambah sikit dan sila tulis sekarang. Tulis apa? Tulis gini. Yang perkataan kamu tunaikan, tulis hak yang wajib ke atas kamu dan kamu mohon kepada Allah untuk mendapatkan hak kamu. Itu ada sambungan dia lepas tu. Jadi yang nak kena tulis apa? Kamu tunaikan hak yang wajib ke atas kamu. Itu yang kena tambah. Hak yang wajib ke atas kamu. Kemudian sambung bacaan dalam ni. Yang asal. Dan kamu mohon kepada Allah untuk mendapatkan hak kamu. Ada tak yang cetakan lain? Kalau cetakan yang sama dengan saya, bila para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pesanmu kepada kami?" Kak Rahimah. Okey. Jadi Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, kamu tunaikan hak yang wajib ke atas kamu. Maksudnya apa? Kamu perlu dengar dan taat pemimpin masa tu. Kamu jangan lawan dia. Jangan buat kecoh, buat gulingkan kerajaan. Jangan. Dan kamu doa kepada Allah supaya untuk kamu dapatkan hak kamu. Supaya mungkin pemerintah itu akan terbuka hatinya. Atau mungkin Allah Ta'ala buka rezekinya kepada kita. Kita baca dulu sikit. Hadis ini menjelaskan bahawa setiap orang harus memerhatikan kewajipannya dan menunaikannya dengan sempurna. Hal yang berkaitan dengan haknya boleh diharapkannya dari rahmat Allah. Dengan syarat ia telah menunaikan kewajipannya, maka Allah yang akan membela haknya sama ada di dunia atau di hari akhirat nanti. Okey. Hadis ini juga adalah menunjukkan salah satu bentuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya kata mukjizat, satu keistimewaan, satu perkara luar biasa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agaknya perkara apa? Perkara apa? Cuba tulis sikit di ruangan chat. Ungkapan Rasulullah ini salah satu ada mukjizat dalam ungkapan ini. Agak-agaknya apakah mukjizat tersebut? Kalau kita baca hadis ni. Cuba tulis di ruangan chat, apakah mukjizat yang saya maksudkan?
Kalau Nabi Musa, mukjizatnya tongkat bertukar menjadi ular. Mukjizat Nabi Nuh, kapalnya tak tenggelam. Mukjizat Nabi Ibrahim, dihumban dalam api tak hangus. Jadi saya sebut sekarang ni, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, Rasulullah sebut akan terjadi sepeninggalanku nanti pemimpin-pemimpin dilantik yang bersifat dengan sifat mementingkan dirinya sendiri. Guna harta rakyat, harta negara untuk kepentingan diri. Akan berlaku di masa akan datang nanti setelah aku meninggal, kata Rasulullah. Sahabat tanya, Nabi Rasulullah, kalau kami hidup masa tu, kamu nak suruh kami buat apa? Rasulullah kata, kamu apa-apa kewajipan ke atas kamu buat. Yang hak kamu yang tak ditunaikan, kamu doa minta dengan Allah. Okey, Puan Maziah Yusof, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi di masa akan datang. Ya, betul. Penganjur, hari ni ada tak nak bagi hadiah untuk dapat talaki secara percuma daripada Syekh? Ada tak hari ni? Ke dah cukup dah? Nanti saya tanyakan kepada Datin dulu ya Ustaz, nanti saya maklumkan semula. Okey, boleh. Kalau ada, bagi tahu nanti kan. Okey. Baik Ustaz. Okey. Jadi sekarang ni betul, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu perkara future, dan perkara tersebut benar-benar berlaku sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu. Ini mukjizat. Bila Rasulullah kata, kita baca hadis ni, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalanku nanti akan adanya pemimpin-pemimpin yang bersifat monopoli, atharatun, yang bersifat mementingkan diri sendiri, menggunakan kuasa, menggunakan jawatan. Dia diberi amanah mengurus negara, mengurus rakyat, hasil mahsul negara. Tetapi itu semua digunakan untuk kepentingan peribadi. Rakyat tak cukup duit, harga ayam naik, harga ikan naik, tak boleh nak makan. Jadi, yang dia ni bermewah-mewah, bermewah-mewah. Rasulullah kata akan berlaku. Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sebut ini lebih 1400 tahun yang lalu, ia benar-benar berlaku. Ia benar-benar berlaku. Ini salah satu bentuk mukjizat ilmu yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kalau berlaku, saya nak kena buat apa Rasulullah? Tunaikan hak ke atas kamu. Apa hak kamu? Tu diam-diam. Sabar. Kita dalam bab sabar kan? Dalam bab sabar. Kalau boleh tegur, boleh nasihat, tegur dan nasihat. Memberontak, lawan, perang kerajaan, itu jangan buat. Itu jangan buat. Itu hak yang mesti kamu tunaikan. Kamu sabarlah. Kamu sabar. Dan kalau saya boleh nasihat, silakan nasihat dengan baik. Nasihat dengan penulisan, nasihat dengan percakapan, nasihat dalam bentuk tak undi dah dia, tak bagi undi dah pada dia. Itu bentuk nasihat. Saya tak nak undi dah pemimpin ni sebab dia ada sifat atharah. Lalu kita pun tidak undi dia. Ini salah satu bentuk kita nasihat dia. Baru nak beritahu saya tak setuju cara macam ni. Ada pun nak angkat pedang, nak memberontak, ini jangan buat. Nabi larang. Nabi kata, kena sabar. Walaupun dia menzalimi, Ustaz, sabar. Habis hak yang sepatutnya dapat pada saya, berdoa. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah dia. Setuju tak ni? Setuju tak? Setuju kan Nabi cakap Ustaz. Habis kita dizalimi, kita ditekan, dia ambil kesempatan. Habis nak buat macam mana? Sabar. Boleh nasihat tak? Silakan nasihat. Angkat pedang, mengamuk, bakar bangunan. Jangan. Ini jangan buat. Berdasarkan hadis ni. Tapi nasihat, boleh teruskan nasihat. Yang bercakap, nasihat dengan cara bercakap. Yang boleh menulis, nasihat dengan cara menulis. Dan paling kurang, tu saya kata tadi, tidak undi dia. Jangan undi yang macam ni. Ini juga bentuk nasihat. Lain kali saya tak nak undi dah dia ni.
Sebab dia ni mementingkan diri sendiri, ada sifat atharah. Kenapa awak tak nak undi dia? Ini je cara saya boleh nasihat dia. Buatlah. Kempen Ada Ustaz. ya, Kempen. kempen boleh. Kempen boleh. Jangan undi dah dia ni. Kalau undi dia tak boleh percaya. Dengan jawatan yang dia ada, dengan kuasa yang dia ada, dia asyik tekannya masyarakat. Harga barang naik. Dia semakin kaya, beli jet peribadi dan sebagainya. Jadi, saya nak nasihat dia dengan cara saya nak kempen orang, jangan undi dia. Boleh. Ini bentuk nasihat. Dan ini termasuk dalam mengumpat yang tidak diharamkan. Mengumpat yang harus. Boleh. Saya nak angkat pedang. Saya nak ambil pistol. Saya nak bakar bangunan ni. Itu tak boleh. Itu kena sabar. Nabi kata sabar. Inilah tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kamu tunaikan hak yang wajib ke atas kamu. Hak macam mana? Duduk diam-diam, sabar dengan kezaliman tersebut. Nasihat, teruskan. Nak kempen orang, jangan undi dah dia. Sebab ini satu bentuk nasihat yang saya boleh buat. Silakan. Faham tak ni? Jelas tak ni? Yes. Ada pun nak angkat senjata, nak memberontak, ini Nabi sebut dalam hadis ni. Sabar. Sabar. Dah hak saya tak dapat Ustaz. Berdoalah kepada Allah supaya saya dapat hak saya. Nasihat, teruskan dengan cara masing-masing. Berkasar, jangan sekali-kali. Kerana akan membawa mudarat yang lebih besar. Jelas tu. Dia berkait dengan sabar. Sabar. Sabar dalam keadaan kezaliman yang berlaku. Sabar. Sabar macam mana Ustaz? Saya asyik kena zalim je. Siapa suruh undi dia? Dah kalau tahu dia perangai macam ni, bila dia ada kuasa, dia lagi menyusahkan orang, nasihati dia dengan cara tak undi dah dia lepas ni. Okey. Hari ni juga tetap ada pemenang untuk apa? Untuk dapat secara percuma talaqi live dengan Syekh Asyamah dari Mesir. Maka pemenang pertama adalah Puan Maziah Yusof tadi. Puan Maziah Yusof yang jawab bila saya tanya mukjizat Nabi Muhammad kat mana dalam hadis ni? Mukjizatnya ialah Nabi Muhammad bercakap perkara future dan ia benar-benar berlaku. Jadi Puan Maziah Yusof boleh WhatsApp kepada admin. WhatsApp pada admin. Alhamdulillah dapat peluang talaqi dengan Syekh dari Mesir yang diatur oleh Arhis Qiraat tadi. Okey. Kita baca hadis yang ke-29. Wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd muttafaqun alaih. Hadis yang ke-29 dari Abi Yahya ibn Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Ansar maknanya orang asal Madinah lah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak jadikan saya sebagai pegawai sebagaimana engkau lantik, engkau jadikan si fulan itu? Okey. Sekarang ni Usaid cerita bahawa ada seorang lelaki datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah tak lantik saya dengan jawatan? Rasulullah lantik dia, kenapa tak lantik juga saya? Saya pun nak juga jawatan. Ini maknanya sejak zaman Nabi Muhammad lagi, ini biasalah manusia dia nak jawatan. Rasulullah lantik dia dengan jadi pegawai. Apa Rasulullah tak lantik juga saya? Boleh Rasulullah lantik juga saya? Zaman sekarang ada tak macam ni? Ada? Ada? Boleh tak kita minta jawatan? Minta jawatan, ada orang, ada keadaan boleh, ada keadaan tak boleh minta jawatan.
Macam mana boleh, bila keadaan boleh, bila keadaan tak boleh minta jawatan. Kita sebut yang tak boleh dulu. Tak boleh dia minta jawatan sekiranya dia rasa bahawa jawatan ini satu kemuliaan. Dia rasa dengan jawatan ini dia dapat peluang nak dapat komisen, projek-projek. Dengan jawatan ni orang akan takut kat dia, dia jawatan power ada. Macam ni tak boleh. Dia nak minta jawatan tapi sebenarnya dia tak layak, dia tak mampu nak pikul tanggungjawab tu tapi dia nak juga jawatan. Tak boleh. Ada keadaan yang boleh minta jawatan. Tadilah. Bila adanya pemimpin-pemimpin yang pentingkan diri sendiri, yang tidak jujur, maka kita tawarkan diri kita, lantik saya lah. Dengan tujuan bukan kita nak berbangga-bangga, nak ambil kuasa. Tetapi kalau dibiarkan orang seperti ini terus berkuasa, rosak negara, rosak ummah. Maka saya berusaha nak selesaikan masalah ummah, saya korbankan diri saya, lantiklah saya. Itu boleh. Dia minta jawatan bukan semata-mata kerana nak kemuliaan, nak dapat peluang itu ini, tak. Tetapi dia tengok yang ada sekarang tak boleh tunaikan tanggungjawab, maka dia tawarkan diri dia untuk selesaikan masalah ummah, untuk menjaga negara, untuk menjaga agama, itu boleh. Lelaki ni, yang hadis ke-29 ini, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah tak lantik saya? Dia tu Rasulullah lantik. Lalu Rasulullah jawab, sesungguhnya sepeninggalanku nanti kamu semua akan menemui monopoli dan masing-masing mengutamakan diri sendiri. Maka sabarlah kamu sampai bertemu dengan saya pada hari kiamat dekat telaga Kausar. Ini lebih kurang lafaz tadi yang di awal tadi, yang Rasulullah kata setelah aku wafat nanti akan adanya atharah. Atharah dengan makna pemimpin-pemimpin yang monopoli, yang menyelewengkan harta negara, hasil mahsul negara, maka Rasulullah kata sabarlah. Lepas kewafatan aku nanti akan ada golongan yang macam ni, kamu teruslah bersabar sehingga kita berjumpa di kolam Kausar di hari akhirat nanti. Maknanya di antara suasana yang akan berlaku di akhir zaman memang akan wujud pemimpin-pemimpin macam ni. Di mana-mana di muka bumi ini. Masa tu kena sabar, jaga agama masing-masing, tunaikan tanggungjawab masing-masing dalam ruang lingkup yang dia mampu. Dia ada isteri, dia ada anak-anak, dia ada pekerja, dia ada bisnes. Tunaikan hak dia. Kezaliman yang berlaku itu sabar, teruskan bersabar sehingga kita bertemu di kolam Kausar di hari akhirat nanti. Sampai bila nak sabar, Ustaz? Patut kita kena angkat senjata dah, Ustaz. Ada yang cakap macam tu. Itu salah. Sebab Nabi kata sabar. Habis, orang itu bila nak berubah keadaannya, Ustaz? Nasihatkan mereka. Macam mana nak nasihat dia tak dengar? Usahakan nasihat. Macam mana nak nasihat? Yang boleh bercakap, bercakap. Yang boleh menulis, boleh tulis. Paling kurang, bagi isyarat kita tak setuju dengan dia, jangan undi dia. Jangan bagi kuasa pada dia. Saya seorang tak undi dia, Ustaz. Tak bergegis. Tahu tak? Tak bergegis. Tidak bergegis. Tidak bergegis. Berkerut dahi Puan Junaidah dengar. Tidak bergegis. Tidak bergegis. Ya. Tak beri efek. Tak beri efek pada dia. Saya seorang je tak undi dia, Ustaz. Tak bergegis. Maknanya tak beri efek pun pada dia. Kempen orang lain. Beritahu orang lain. Kita kena nasihat dia ni dengan cara kita pakat-pakat jangan undi lagi dia. Sebab bila kita undi dia, dia berlaku atharah. Dia menyalahkan guna kuasa, dia ambil kepentingan diri dia, isteri dia. Jadi, kita kena nasihat dia. Kita nak bercakap bila dia nak dengar. Kita nak menulis, dia tak pandai menulis. Tapi, jangan undi dia. Sebagai cara kita nak nasihat dia. Ini boleh. Kemudian, sabar, Nabi kata. Sabar, sabar. Sehinggalah kamu bertemuku di kolam Kausar. Tanggungjawab kita pada suami, kita buat. Pada isteri, kita tunaikan. Pada anak-anak, kita tunaikan. Kita berhutang dengan orang, bayar. Tanggungjawab dengan jiran, dengan besan, dengan menantu, buat.
Kita bekerja, cari rezeki yang halal. Tanggungjawab kita, tunaikan. Kezaliman yang berlaku, cuba nasihat dan orang ikut yang mampu. Tak mampu nasihat, sabar sehingga kita bertemu di kolam Kausar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah. Kita dalam bab sabar lagi kan. Boleh? Boleh sabar? Macam mana nak sabarkan diri tapi mulut dan hati bersungut? Itulah. Doa. Pada Nabi kata doa. Dalam hadis yang tadi kan, 28 tadi tu. Dalam masa yang sama, kamu juga berdoa pada Allah. Supaya kita mendapat hak kita. Kita doa pada Allah. Supaya yang zalim ini, yang salah guna kuasa ini, berakhirlah kuasa mereka. Ya Allah, gantikan kepada kami pemimpin yang lebih baik. Yang mengutamakan dunia dan akhirat. Yang mengutamakan dosa pahala. Doalah pada Allah. Dah kempen supaya jangan undi lagi dia. Ustaz dah cerita politik ke petang ni? Ya, politik lah ni. Sebab Nabi ajar. Kan? Ataupun ke tak boleh sentuh bab politik dalam kuliah? Kalau tak boleh sentuh, nak buat macam mana? Sentuh dah. Kan? Semua benda kita, kalau yang Nabi sebut, ada kaitan, kita kena faham. Takkan nak cerita bab ayah yang soleh, mak yang solehah sahaja. Takkan nak cerita bab jiran yang bagus sahaja. Semua. Bila ada hadis Nabi yang berkait dengan jiran, kita cerita bab jiran. Bila ada hadis yang berkait dengan peniaga, peniaga. Bila ada hadis berkait dengan pemimpin-pemimpin, kita cakap bab pemimpin. Yang penting, kita belajar hadis Nabi, kita nak faham mesej yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita belajar, kan? Hadis yang ke-30. Ini pun masih hadis terakhir dalam bab sabar petang ni. وعن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو intazara. Yang dalam buku ni dia tulis intazir. Sepatutnya intazara. Intazara, bukan intazir Lagi sikit baris dia. Intazara. Intazara. Saya pula wantazuru. Wantazuru. Intazara. Bukan intazir. Intazara. Fihal adu wantazuru. intazara. حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. Dari Abu Ibrahim, iaitu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di waktu baginda itu bertemu dengan musuh, baginda menanti sehingga matahari condong hendak terbenam, lalu baginda berdiri di hadapan orang ramai dan bersabda, malatis syams, matahari condong hendak terbenam. Malatis syams. Ada tak perkataan lain? Kalau dalam buku ni disebut menanti sehingga matahari condong hendak terbenam, lalu baginda berdiri di hadapan orang ramai dan bersabda. Saya rasa bukan sehingga matahari condong hendak terbenam ni.
Ada tak version lain? Ada tak version lain yang terjemahan ay malat an kabidis sama ila jihatil ghurub wa huwa waqtu zawal. Dalam buku saya ini matahari bergerak ke arah barat waktu zuhur. Yes. Ini yang lebih tepat. Itu yang lebih tepat. Kalau terbenam tu maghrib ke Ustaz? Dia sebenarnya malati syams, mala dengan makna matahari betul-betul atas kepala, gerak Condong? sikit ke arah barat, masuk waktu zuhur. Itu bahasa Arab dia panggil malat. Oh, mana? زالت الشمس وذلك من أجل أن تقبل البرودة ويكثر الظل وينشط الناس وانتظر فإذا مالت الشمس قام فيهم خطيبا. Jadi masih tahu komen. Jadi betul yang Puan Maziah Yusof tulis ni dalam buku saya, matahari bergerak ke arah barat waktu zuhur. Ya. Nak betulkan macam ni. Macam ni. Gini. Kita baca balik. Pada suatu hari di waktu baginda bertemu dengan musuh, baginda menanti sehingga matahari condong ke barat. Buang perkataan hendak terbenam. Buang. Sebab kalau hendak terbenam, ia memberi makna dekat nak maghrib dah. Malati syams bermakna matahari asal duduk atas kepala. Bila matahari malat, gerak lebih ke arah barat, masuklah waktu zuhur. Dan itulah makna malat. Di sini dia tulis hendak terbenam. Matahari condong hendak terbenam. Tulis ginilah, baginda menanti sehingga matahari mula condong ke barat. Junaidah iPhone. Hadis yang Ustaz baca nombor berapa tak sama dengan buku saya. Betul Kak Norinon. Matahari tergelincir, terplay out. Tergelincir, tergelencos. Tergelincir. Siapa nak vocabulary? Maksudnya matahari tergelencos. Apa tergelencos? Tergelincir. Apa tergelincir? Malati syams. Matahari yang duduk atas kepala tengah-tengah hari betul, malat, tergelincir ke barat, masuklah waktu zuhur. Itu maksud hadis ni. Jika dalam salah satu hari peperangan, baginda menunggu sehingga matahari tergelincir ke arah barat, maknanya masuklah waktu zuhur. Lalu baginda berdiri di hadapan orang ramai dan bersabda, hai sekalian manusia, janganlah engkau semua mengharap-harapkan bertemu musuh dan mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Tetapi jikalau engkau menemui musuh, maka sabarlah. Sabar. Ketahuilah oleh kamu semua bahawa sesungguhnya syurga itu ada di bawah naungan bayang-bayang pedang. Dekat sini, dekat naungan pedang. Di bawah bayang-bayang pedang. Apa maksud bayang pedang? Bila pedang dihunus ke arah kita, orang nak tetak, nak pancung, nak tikam dengan pedang, syurga berada di bawah teduhan bayang naungan pedang. Bila ditetak dengan pedang, matahari, bayang, ini sebenarnya adalah shortcut untuk seseorang ke syurga. Ini bahasa Nabi SAW. Apa poinnya? Jangan bercita-cita nak jumpa musuh. Jangan cita-cita nak bermusuh. Jangan.
Jangan bercita-cita nak nak jumpa musuh. Tapi bila berhadapan dengan musuh, sabar. Jangan kita cari musuh. Tapi bila musuh muncul berhadapan juga, sabar. Dan ketahuilah. Ini Nabi bercakap ni masa dalam jalanan, dalam musim perang. Lepas tu Nabi kata, jangan sekali-kali kamu bercita-cita nak jumpa musuh. Kita juga gitu zaman kita sekarang pun. Tibar ini penting. Jangan kita bercita-cita nak jumpa musuh. Jangan cari musuh. Kita nak buat majlis ilmu. Kita nak sebar hadis-hadis Nabi. Kita nak ajak orang belajar. Ini niat kita. Jangan bercita-cita nak berlawan dengan orang. Nak cari musuh. Nak salahkan orang tu. Nak salahkan orang ni. Aku nak cari ilmu sebab nak beritahu dia tu salah. Tak. Jangan kita cita-cita nak cari musuh. Tapi Rasulullah kata, kalau jumpa musuh, fasbiru. Maka sabarlah. Hadaplah musuh ni. Sabar. Ini bab sabar kita. Dan ketahuilah bahawa syurga itu di bawah bayang ataupun naungan pedang-pedang di medan perang. Ini lalu Nabi SAW berdoa. Ini doa ketika perang. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ini doa Nabi doa ketika perang. Ya Allah, Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, yang menurunkan kitab. Wa ya mujriyas sahab, yang menjalankan awan. Wa hazimal ahzab, yang menghancurkan tentera ahzab, gabungan pasukan musuh. Ihzimhum wansurna alaihim, hancur leburkanlah musuh-musuh kami ini ya Allah, dan menangkanlah kami. Kurniakanlah pertolonganmu kepada kami dalam berhadapan dengan mereka. Ya Puan Zaitun, ini sebahagian daripada kunut nazilah. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang menurunkan Alkitab. Ya Allah yang menjalankan awan. Ya Allah yang telah menghancurkan tentera ahzab. Hancurkan mereka. Boleh ke doa kehancuran untuk musuh Islam? Oh ni hadis sahih Nabi baca ni. Bolehlah. Kalau dia ni golongan yang memusuhi Islam, boleh kita doa kehancuran pada dia? Boleh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Selesai kita hadis-hadis dalam bab sabar. Ada soalan tak sebelum kita masuk bab yang seterusnya? Puan Maziah Yusof tu duduk kat Korea ke tu, nampak bunga sakura kat belakang. Alhamdulillah. Okey. Background je Ustaz. Apa? Background je. Alhamdulillah. Dapat background pun dah syukur alhamdulillah. Ya, moga-moga dapat sampai kat sana satu hari nanti insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita hadis-hadis sahabat kita baca petang ni. Sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya, as-sidqu, bab berkenaan dengan benar. Ada nak tanya tak soalan? 3 hadis yang kita baca tadi. Kalau tak ada, kita sambung hadis yang bab yang seterusnya, itulah dalam babus sabr, babus sidqi, bab tentang benar. Adakah yang sedang menonton kita sekarang yang sedang diuji positif COVID? Ada tak lagi sekarang ni? Sebab ada balik dah yang mula kena, tapi yang kena COVID pun nampaknya apa tu orang panggil kuarantin di rumah. Saya satu keluarga kena kuarantin stres COVID. Allahu Akbar. Mana orangnya? Admin. Admin kita orang Ustaz, manager untuk RH Qiraat Center. Ya Allah. Sekarang ni sedang kuarantin lah. Baca kunut Ya, ke? kuarantin. Moga-moga sekeluarga. Sebab kontak rapat, tapi dalam keluarga ada 5 orang, hanya 3 orang lah. Anak saya yang SPM tu, suami dengan anak bongsu. Anak bongsu saya tu yang kena sebenarnya dia sekolah PPKI, guru dia positif, kesian guru dia positif, menyangkit kat dia Ya Allah. dan rakan-rakan kelas. Ada gejala tak anak tu? Anak yang SPM ni ada. Agak risau jugalah saya.
Ni hari ke berapa dah? Ni hari dia yang ketiga, keempat. Batuk-batuk itulah. Oksigen drop. Oksigen dia border 94 macam tu. Tapi saya dah belilah semua portable oksigen. Alhamdulillah ada. Lepas tu Datin banyak bagi nasihat. Alhamdulillah banyak sangat. Datin doa, Syekah, share semua doakan. Alhamdulillah lah nampak terkawal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama kita yang dalam ni petang ni pun sama-sama doakan. Moga-moga anak khususnya, anak admin kita, Puan apa nama? Syafina. Fatina. Puan Syafina, anak dan sekeluarga lah. Moga-moga cepat speed recovery insya-Allah. Apa orang panggil speed recovery, cepat sembuh Amin ya insya-Allah. Rabb. Terima kasih banyak Ustaz. Allahu Akbar. Sebenarnya orang-orang yang Allah pilih untuk kena COVID ini, dirinya sendiri ataupun ahli keluarganya, ini adalah the chosen. Saya melihat adalah pilihan Allah. Automatik doa kita jadi lain. Zikir, munajat kita jadi lain, jadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga insya-Allah lah sembuh dan Allah perlihatkan hikmah di sebalik apa yang berlaku. Tinggal di Bukit Jelutong ke? Saya tinggal di Bandar Sarjana Putra. Terima kasih Ustaz, doanya tersentuh saya. InsyaAllah. Sabarlah, kita belajar bab sabar ni. Rasulullah kita pun baca hadis-hadis. Bagi sahabat Ustaz. Ya, doa sahabat-sahabat yang dalam ni tolong aminkan. Kita doakan moga-moga keluarga admin kita Allah Taala bagi kesembuhan, khususnya pada anak beliau dan pada ahli keluarga yang lain walaupun close contact. Moga-moga tak ada apa-apa insya-Allah. Dan tahniahlah walaupun dalam suasana sekarang masih lagi boleh admin. Masih lagi boleh teruskan uruskan kuliah kita, majlis ilmu kita ini. Ini pun satu keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni banyak Ustaz daripada sekolah Ustaz. Kluster sekolah dari sekolah. Sekolah yang sekolah baru buka kan? Ya Allah. Ada sahabat kita Puan Mariam dari Brunei sedang nak iftar. Nak buka puasa sunat hari Khamis. Tolong doakan sahabat-sahabat kita yang dari Sabah, dari Sarawak, dari Brunei, terutamanya yang nak berbuka puasa tu, doakan secara khusus pada keluarga admin kita ni, sebab orang yang berpuasa doa ketika nak berbuka itu mustajab insya-Allah. Dan doakan untuk saya juga, untuk sahabat-sahabat semua yang dalam majlis ilmu ini. Moga-moga Allah kurniakan pada kita istiqamah dalam majlis ilmu dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kekuatan, keikhlasan pada kita untuk beramal insya-Allah. InsyaAllah kita sambung bab yang seterusnya, fasal berkenaan dengan benar. Benar. As-sidqu benar. As-sidqu benar. Al-sidqu aslun wal ikhlasu la yakunu illa ba'da ad-dukhul fil a'mal. Okey. Benar, sifat benar itu the beginning. Kita tengok video itu kan. The beginning. Sifat benar is the beginning. Al-aslu, asal, bermula dengan benar. Ikhlas datang ketika amalan. Ketika beramal. Cerita ikhlas itu dalam amalan. Bermula, the beginning dalam jiwa kita adalah sifat benar. Benar kita dengan diri kita sendiri, benar kita dengan Allah, benar kita nak cari ilmu, benar kita nak supaya amalan kita diterima oleh Allah. Sifat benar itu. Macam mana kita nak explain? Benar ia juga masuk dengan makna jujur. Ia juga masuk dengan makna benar ini muwafaqatul waqi', sama dengan realiti, itu juga dengan maksud benar.
Nanti ini takrif lah, takrif kepada benar. Macam mana, apa lagi perkataan yang kita nak beritahu tentang benar? Cuba tulis kat ruangan chat. How to explain benar. Benar dengan diri. Bila dia kata hitam, tengok-tengok hitam sungguh. Itu pun benar. Bermula sifat benar. Ya. Ya. Bila cerita bab ikhlas, itu ketika beramal ke solat. Tapi sebelum solat ini dia mula dengan benar. Ya, Puan Norina, jujur. Jujur, benar, muwafaqatul waqi', sama dengan realiti. Dia tengok dia kat luar macam ni, dalam hatinya begini, sama je. Itu benar. Benar, benar. Masa dalam kelas dia macam ni, masa dia pergi jogging, kayuh basikal, hiking, sama juga. Kalau dalam kelas dia jaga aurat kat luar, kat mana-mana, dia pergi cuti Australia ke, dia jaga aurat. Benar. Hakikat. Dia hakikat. Jujur dan ikhlas sentiasa benar. Ini perkataan. Ya? Kenyataan. Kenyataan. Ya, reality. Benar. Benar. Kenyataan. Kita akan baca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang akan kita fahami makna perkataan benar. Abu Bakar, apa gelaran Sayyidina Abu Bakar? Ya, nampak kat mulut juga tak? As-Siddiq, betul. Benar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Dia sentiasa, dia tu benar dengan Rasulullah, hatinya, dan dia sentiasa membenarkan apa yang Rasulullah beritahu. Walaupun kalau logik akal tak boleh fikir peristiwa Isra' Mi'raj. Tidak berdusta. Ini dari segi perkataan dan tindakan. Zoom user. Betul. Itu juga makna benar. Kita baca kita baca dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Puan Maziah, percakapan, hati dan perbuatan selari dan benar. Ya, dia selari. Selari, tally. Percakapan dia, hati dia, tindakan dia, semua tally, selari dan benar. Ayat Quran yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala seru orang yang beriman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah kamu bersama orang-orang yang benar. Moga-moga kita yang sama-sama berkumpul petang ni, kita nak realisasikan ayat ni supaya Allah perintah supaya kamu sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Di antaranya yang berada dalam majlis ilmu petang ni, moga-moga kita semua Allah Ta'ala kurniakan hati yang benar, niat nak cari ilmu, niat nak beramal, niat yang benar. As-sadiqin wa kunu ma'as sadiq. Ya nurul adila, bukannya munafiqin. Lagi kita nak faham sifat benar ini, kita bagi opposite dia. Betul, nurul adila. Opposite-nya adalah munafiqin. Apa sifat munafiqin? Kat luarnya kat lain, dalam hatinya lain. Ini sifat munafiqin. Dia hadir ke masjid Nabi, solat bersama Nabi, duduk dalam majlis bersama Nabi, luarannya nampak macam beriman, tetapi dalam hatinya betul berpura-pura, betul Puan Rahimah. Dalam hatinya tidak benar sebagaimana luarannya. Betul. Dengan kita memahami opposite-nya, bertambah kita faham kalimah benar ini. Opposite dia munafiqin, luar lain, dalamnya lain. Wal-iyazubillah. Orang munafik, dia rasa dia cerdik dengan pura-pura dia, tetapi Allah Maha mengetahui. Allah tahu. Allah tahu.
Katakanlah kita yang sedang berada dalam Zoom ni ada 97 orang. Mungkin kalau ada yang sedang menonton live Facebook juga sekarang. Ada yang benar-benar menonton sebab nak ilmu. Sama ada kitab ke, tak ada kitab ke, tak apalah. Aku sedang driving, aku on dia, aku dapat dengar, dapat ilmu, dapat nasihat sikit-sikit, tak dapat banyak pun. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Moga niat tersebut diterima oleh Allah sebagai satu amal soleh. Nak pergi masjid tak sempat dah ustaz, dulu work from home. Sekarang dah kena pergi office. Jadi saya on je lah. Saya driving ni ustaz, on the way back. Saya driving, saya boleh dengar. Harap-harap dapatlah sedikit ilmu. Itu jiwa yang benar. Dia nak ilmu. Walaupun tak boleh nak mengadap, tak boleh nak on kamera, tapi rasa bolehlah aku dapat pahala. Itu jiwa yang benar. Dalam 90 orang lebih ni, kalau ada yang menonton bukan dia nak ilmu pun, dia nak cari apa fitnah yang boleh dikeluarkan. Ada manusia spesies macam ni zaman sekarang. Dia scroll cari kuliah-kuliah, ceramah-ceramah. Dia nak cari 1.30 saat je. Yang dia pun potong-potong, sebar, jadi fitnah. Ada makhluk macam tu. Jadi kita tak tahu. Yang kalau ada yang macam tu, dia tidak benar dengan diri dia sendiri. Munafik. Ya? Munafik. Ya. Dia khianat lagi daripada munafik. Tak ada kerja orang tu. Memang kerja dia. Tak ada kerja orang tu. Tak, memang itu kerja dia. Ada. Ada. Memang Ada. kerja dia. Ha? Ada. Ada. Memang itu kerja dia. Dia memang kerja mencari fitnah-fitnah. Siapa perasan, kadang-kadang diviralkan ucapan ustaz tu, ustaz ni. Kerja ustaz dia mencari dakwah silap tu. orang. Apa? Kerja dia nak mencari. Ya, kerja dia nak cari salah orang. Jadi dia duduk dalam majlis ilmu, dia nak cari kesalahan 20-30 saat itu, dia potong, dia viralkan. Berlaku fitnah pada orang ni. Ya, orang ni bukan tak ada kerja. Memang itu kerja dia. Dia dibayar untuk mencari fitnah. Ini manusia yang tidak benar. Jadi Yahudi, Ustaz. Jadi Yahudi. Allahu Akbar. Maghdubi alaihim. Dia tahu kebenaran. Dia dengar. Tapi dia nak cari itu kesilapan. Dia nak cari kadang-kadang potong tak habis pun. Sebarkan. Memang banyak berlaku macam ni. Itu kerja dia. Nak buat macam mana? Jadi, lawan pada sifat begini adalah sifat benar. Ini orang munafik zaman moden. Munafik di alam maya. Pada zahirnya, orang nampak dia berada dalam majlis ilmu, tetapi hatinya tidak benar dengan zahirnya. Rupanya dia nak mencari fitnah. Ada tak petani yang macam tu? Cuba komen dekat chat sikit. Sebenarnya saya macam tu ustaz. Cuba komen sikit. Kan? Okey. Jadi Allah Taala perintah pada kita, qala Allah Taala was-sadiqin was-sadiqat. Allah puji golongan yang benar, zahir dan batinnya benar. Dia benar dengan Allah, benar dengan dirinya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, dan andai kata mereka itu bersikap benar terhadap Allah, pastilah hal itu amat baik bagi mereka sendiri. Kalau mereka ni benar dengan Allah, nak cari rezeki pun cari yang barakah, rezeki yang halal, maka ia sangat baik untuk diri mereka sendiri. Apa cari yang macam tu? Kita baca hadis yang pertama petang ni insya-Allah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Allahu Akbar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bila tiap-tiap kali saya baca hadis, saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya harapkan yang ada dalam majlis ilmu ni di tempat masing-masing bila dengar saya sebut sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah di tempat masing-masing. Tak on kamera pun tak apa, tak tulis di komen pun tak apa. Tapi kita bila dengar ustaz sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita selawat. Nabi bersabda, sesungguhnya kebenaran sama ada yang berucapan atau perbuatan. Sebenarnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa ke syurga. Dan seseorang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga tercatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang melakukan kebenaran. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada lancung, sedang lancung itu membawa ke neraka. Lancung ni apa lancung Apa maksud perkataan lancung? Dan sesungguhnya dusta membawa kepada lancung. Apa maksud lancung? Apa maksud lancung? Dan seseorang suka berdusta sehingga tercatat di sisi Allah dia ni sebagai pendusta. Ini riwayat Bukhari Muslim. So Allah kata kebenaran membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke syurga. Dan seseorang yang biasakan dirinya cakap benar sehingga dia ni dicatat di sisi Allah, dia ni kena cop di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang selalu melakukan kebenaran. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada lancung, dan lancung membawa ke neraka. Apa maksud lancung? Melancung ke? Melancung ke lancung apa ni? Apa maksud siapa tahu? Dalam buku saya Keburukan. tulis kecurangan, menunjukkan kepada kecurangan. Kecurangan. Sesungguhnya Keburukan lah, mencong. kecurangan itu menunjukkan kepada neraka. Kecurangan. Kalau Ros Aniza kitab saya tulis dusta menunjukkan kepada fujur. Fujur itu maksud dia apa? Lancung dia tulis sini. Keburukan. Keburukan. Bukan melancong Langkawi. Bukan. Itu huruf O, ni huruf U. Kedurhakaan. Dalam buku saya dia tulis kecurangan. Kecurangan. Okey, jadi dekat Dia Ustaz kan, yang ujung dia tu dia kata dan seseorang suka berdusta hingga tercatat sebagai pendusta. yang ayat sebelum tu, dan sesungguhnya dusta membawa kepada apa? Lencong kok Ustaz. Melencong. Lencong. 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 Bercun. Dalam buku saya dia tulis dan sesungguhnya Membawa kepada lencongan. menunjukkan Ke kepada kecurangan. Neraka. Dan sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka. Cuba tengok dekat komen, dekat chat yang Fin Abdul Razak tulis. Lancung maksudnya menipu dalam bahasa Melayu. Okey. Jadi tulis dekat nota masing-masing. Dekat lancung itu maksudnya menipu. Tepat dengan opposite yang sebelum ni, benar. Jadi sesungguhnya dusta membawa kepada menipu. Neraka. Menipu membawa ke neraka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah belajar sedikitlah tentang ni dulu, buku ni dengan ustaz yang lain lah. Dia terangkan kat sini lancung tu dia kata perbuatan dosa. Maknanya kalau kita banyak berdusta, berbohong, membawa kepada perbuatan dosa. Betul. Sebab itu tujuan saya nak dengar petang ni
yang pertama sekali version terjemahan di pelbagai cetakan. Yang kedua, cuba kita tengok hadis ni. Orang yang sentiasa benar membawa kepada kebaikan. Kebaikan bawa ke syurga. Cuba letak perkataan yang lawan tadi. Benar, kebaikan, syurga. So, dusta membawa kepada keburukan dengan makna dosa, dengan makna penyelewengan, melencong dari kebenaran. Dusta membawa kepada dosa, membawa kepada neraka. Jadi tepat makna dia tadi. Benar membawa kebaikan, kebaikan bawa ke syurga. Benar lawan dia dusta. Dusta bawa kepada keburukan, dosa. Dosa bawa ke neraka. Truth leads to pity. And pity betul tak? Makhraj, tajwid betul sebut. Pity. Betul. Piety. Yes. Piety. 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 Ah. Truth leads to piety and piety leads to Jannah. Piety maknanya good deeds lah kan? Betul? Sahih, Ustaz. A man persists in speaking the truth till he is enrolled with Allah as a truthful. Yeah. Falsehood. Falsehood ni bohong ke? Cakap bohong ke? Falsehood? Apa maksud falsehood? Pembohongan. Pembohongan. Betul. Leads to vice. Vice apa? Membuat benda-benda yang buruk. Yes. And vice leads to the fire hell. And a person persists on telling lies until he is enrolled as a liar. Yes. Bagus sebenarnya kadang-kadang terjemahan bahasa Inggeris ni lagi tepat sebenarnya. Falsehood, bohong. Vice, maksiat. Yes. Alright. Cantik-cantik. Jadi kita dapat faham. Benar membawa kepada leads to pieties. Pieties leads to Jannah. Bohong membawa kepada vice. Vice membawa ke neraka. Yes. Dan seseorang yang selalu berbohong sehingga dia ni enrolled, blacklisted di sisi Allah as a liar. Allahu Akbar. Pernah jumpa tak ada orang yang jenis suka cakap nipu? Pernah? Ada. Sehingga kalau dia bercakap ni, kita kata Allah, tengok muka dia. Kalau dia bercakap ni dengar boleh, percaya jangan. Ada tak orang macam tu? Ada. Ya. Sama ada dia ni orang berniaga ataupun dia ni ahli politik. Kalau tengok muka dia. Esok saya menang, lusa jatuh, turun harga minyak. Tengok muka dia, tak boleh percaya. Tengok dia berniaga. Ini saya punya barang ni banyak baik punya. Ini import punya kualiti dia. Tak boleh percaya. Kalau yang ni nak pinjam duit, aku pinjam ni cukup bulan confirm bayar. Tak boleh percaya. Ada tak dalam hidup kita manusia macam ni? Banyak, Ustaz. Kadang-kadang ahli keluarga. Kadang-kadang kenalan. Kadang-kadang jemaah masjid pun ada. Kita tengok muka dia, Allah, berapa kali dah pinjam duit aku ni. Hari tu isteri nak bersalin. Lepas tu anak masuk hospital. Lepas tu hari tu nenek nak kahwin pula. Lepas tu kereta rosak. Minjam tak bayar-bayar. Muka dia ni bercakap. Tak boleh dengar dah. Percaya tak boleh dengar pun tak boleh. Tengok muka memang muka penipu. Ini maksud hadis tadi. Orang yang a person persists on telling lies. Cakap bohong until he is enrolled as a liar. Orang tengok muka dia bawah tadi. This is a liar. Don't trust him anymore. Ustaz. Ya. Yang mana yang dia berbohong dalam dia kata itu satu gurau. Gurauan.
Tapi dia benda tu kita tahu, contoh yang paling senang. Sebab lalu dalam diri saya banyak kali lah. Jadi orang suka bila bergurau tu, contohlah dia dah makan, kita dah nampak dia dah makan. Tapi bila tanya dah makan, tapi mana ada makan? Padahal tadi dah makan. Jadi bila kita cakap, itu contoh yang paling mudah lah. Jadi perbohongan tu alah gurau. Maksudnya gurau. Banyak perkara yang seumpamanya. Macam mana tu Ustaz? Bagus soalan, sangat relevan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bergurau. Tetapi di dalam gurauan baginda tidak pernah bohong. Betul. Kita boleh bergurau tapi jangan bergurau bohong. Jangan bergurau bohong. Rasulullah kan masyhur kisah Imam Ghazali cerita tu, jumpa seorang makcik tua. Makcik tua tu kata, Rasulullah, doalah saya masuk syurga. Rasulullah kata, makcik, orang tua tak ada dalam syurga. Menangis makcik tu. Makcik tu nangis. Kenapa ni Rasulullah kata sampai menangis? Dan Rasulullah kata, orang tua tak ada dalam syurga? Ya makcik. Makcik nanti bila masuk syurga pun umur 30, awal 30-an. Muda balik. Yang ubah-ubah kecuk-kecuk sakit lutut tu tak ada dah. Bila masuk syurga nanti. Maknanya Rasulullah bergurau tidak bohong. Bila ada orang nak musafir berjalan jauh. Rasulullah, saya ada barang banyak nak travel jauh ni. Boleh tak saya nak minta unta seekor? Boleh Rasulullah bagi kat saya? Rasulullah kata bolehlah. Aku bagi kat kamu anak unta. Anak unta. Tadi dia, Allah Rasulullah, saya ni barang banyak ni. Barang banyak. Macam mana anak unta? Rasulullah kata, semua unta adalah anak unta. Orang dalam ni faham tak ni maksud gurauan Rasulullah tu? Bila Rasulullah kata anak unta, kawan tu faham baby. Tapi sebenarnya maksud Rasulullah, bapa unta pun adalah anak unta. Ya, makna baginda bergurau tidak bohong. Tak bohong. Saya, alhamdulillah 2-3 hari baru ni bawa anak-anak pergi. Betul lah, ada kawan dia ada resort sikit lah dekat Mersing, Johor. Jadi ada homestay, ada kolam. Bawa anak-anak mandi kolam. Dia kat tepi pantai ada kolam, mandi kolam. Dia orang pun mandi. Saya kata cepatlah sikit, nanti hujan. Dia orang mandi kolam, lepas tu hujan turun. Saya kata, habis dah cakap tadi mandi kolam, dah hujan, mesti basah sekarang kan? Pening kepala dia. Saya bergurau dengan dia, saya kata, tu tengok tu mandi kolam, dah hujan, mesti basah tu. Dia kata, sebenarnya kita saja nak bergurau kat dia. Dia mandi kolam dari tadi pun memang basah. Tapi dah hujan turun, kan dah basah tu. Dia pun pelik. Habis marah ke habis bergurau ni? Maksudnya, saya nak beritahu bahawa yang Puan Junaidah tanya tadi, kalau bergurau, silakan bergurau, tak salah kita bergurau. Rasulullah pun bergurau, tetapi Rasulullah tidak pernah berbohong ketika bergurau. Jadi kita baca hadis bab benar ini, biarlah kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak bergurau dengan suami, bergurau dengan isteri, bergurau dengan anak-anak, boleh. Tapi jangan bohong. Habis nak bergurau macam mana Ustaz? Kalau cakap benar dia tak jadi gurau. Ya banyak cara bergurau. Benar tak jadi masalah. Kita boleh je bergurau. Tapi jangan bohong. Jangan menipu. Kalau tadi dia dah makan. Dah makan ke belum? Dia pun jawab. Oh, kambing belum makan lagi. Belum makan kambing lagi malam ni. Dia bergurau. Itu betul lah. Sebab tadi dia makan lauk ikan goreng. Baik gurau macam tu. Kan? Tapi kalau dia kata, tak makan lagi. Jadi dia bohong. Bohong. Ada orang dia bergurau. Saya belum kahwin. Saya belum kahwin tahun ni. Jadi dia nak cover. Saya belum kahwin tahun ni. Dia bergurau. Tapi kalau dia kata, saya belum kahwin, tak ada isteri. Dia tu berbohong. Kan? Selalu saya belum kahwin lagi. Kalau lelaki kan Ustaz, saya belum kahwin lagi.
Dia guna perkataan lagi. Biasa tu. Jadi tak maksudnya jangan berbohong. Nak bergurau lah. Tapi jangan bohong. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti. Hadis-hadis berkait dengan benar nanti. Akan ada nanti sifat-sifat Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah berkait dengan sifat benar ni kita akan tengok. Dan moga-moga kita dapat bukan saja baca nanti, kita dapat amalkan. Kalau ada pernah kita contoh soalan tadi bagus, kita biasa bergurau ataupun kita buat lawak, menipu, nak buat suspend, jangan bohong, jangan dengan cara Tanya Ustaz sikit lagi. Macam tadi, apakah sebab saya terlalu banyak sangat situasi baca tu sampai dah hilang sabar lah kata ikut baca hadis ni, sampai dah rasa dah tak sabar lagi, sampai nak marah. Jadi kadang anak-anak, orang kawan-kawan semua cuba kata pulling your leg kan, dia sesaja je. Jadi macam mana nasihat ke percakapan yang baik untuk kita macam biar dia tergasa benda tu tak betul, benda tu kita tak suka. Ya, betul. Alhamdulillah. Untuk nasihat dia tu ada hadis-hadis yang seterusnya. Ajak dia menonton minggu depan, kita akan baca. Sebab nasihat tu banyak. Ada amaran, ada contoh daripada Rasulullah, ada keadaan sahabat yang ditegur, dinasihati oleh Rasulullah. Ajak dia orang dengar ataupun dapatkan poin-poinnya minggu depan. Sebab kalau saya nak jawab jadi panjang. Saya kena berhenti dulu sebab sekejap lagi saya nak bergerak ke Putrajaya. Pukul 9 malam ni saya ada live forum perdana RTM malam ni. Jadi jemput menonton dalam forum perdana RTM. Saya sekali dengan Datuk Badli Shah Alauddin. Pukul 9 malam ni dalam forum perdana RTM. Jadi saya rasa kita berhenti dulu untuk petang ni. Moga-moga panjang umur, kita jumpa minggu hadapan. Dan saya tak lupalah nak ucap terima kasih. Ni the only group yang saya duduk kuliah-kuliah yang admin tiap-tiap minggu transfer duit pada saya. Katanya penyumbang daripada yang hadir kat kelas ni. Allahu Akbar. Saya sangat hargai dan moga-moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Yang penting, kalau yang menyumbang itu, menyumbang juga pada asatizah-asatizah yang lain. Dan yang lebih penting lagi, kita terus istiqamah. Alang-alang beli kitab dah ni, kita hadir, kita belajar dan kita amalkan insya-Allah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ilmunya. Kita jumpa lagi. Yang nak buka puasa, doakan untuk kita semua insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Dekat Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.